Mur al-Zahran dan menyaksikan permusuhan kaum Adnan terhadap kaum Jurhum, maka mereka memanfaatkan situasi tersebut. Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Tom Store. Jadi malam ni kita sambung lagi untuk sesi membaca buku sirah Nabi dari saat kelahiran hingga saat terakhir. Jadi ini adalah episod yang ke-6. Kita akan menggunakan kitab sirah yang ditulis khas oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau merupakan pemenang nombor 1, iaitu juara pertandingan menulis buku sirah Nabi yang dianjurkan di Makkah Al-Mukarramah sekitar 46 tahun yang lalu. Jadi buku beliau telah pun diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Ni buku ni sudah diterjemah dalam bahasa Melayu. Kita akan guna buku ni sepanjang sesi live setiap malam jam 8.30 malam ini. Kita mahu bawa anda semua untuk pergi ke zaman dulu. Kita pergi zaman dulu, macam mana kehidupan orang Arab pada zaman dahulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kita pergi kepada cerita macam mana Nabi Muhammad lahir, kisah hidup baginda, kita mesti tengok dulu macam mana suasana bangsa Arab, suasana budaya, cuaca, kehidupan di padang pasir ni di semenanjung tanah Arab sebelum kita pergi kepada Rasulullah SAW sendiri. Kita bermula di corak pemerintahan di Hijaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang hidupnya, Ismail memegang kepimpinan di kota Mekah sekaligus penguasaan terhadap Kaabah. Namun, ajal tetap menjemputnya pada usia 137 tahun. Seterusnya, jawatan penting tersebut diganti oleh 2 orang anaknya, iaitu Nabit dan disusuli oleh Qaidar. Ada yang menyebutnya sebagai Akas. Selepas itu, kepimpinan Mekah diambil alih oleh datuk mereka, Madhad bin Amru al-Jurhumi. Sejak itu, kepimpinan di Mekah berpindah ke tangan bangsa Jurhum. Anak-anak Ismail terbilang dan berjiwa mulia kerana ayahanda mereka lah yang membangunkan Kaabah, namun mereka tidak memiliki pemerintahan sedikit pun untuk menguruskannya. Hari berganti dan waktu berlalu, pengaruh anak-anak Ismail terhadap Hijaz kian mengecil hingga akhirnya tidak disebut sama sekali, sehinggalah pengaruh dan pemerintahan Jurhum menjadi lemah dengan kemunculan Buktanasyar. Sejak saat itu, peranan politik bangsa Adnan kembali merekah di ufuk langit kota Mekah. Hal itu dapat dibuktikan dengan fakta yang terjadi kepada Buktanasyar menyerang bangsa Arab di Zatu Irq. Panglima perang Arab dalam pertempuran tersebut bukan berasal daripada Jurhum. Namun begitu, keadaan tidak berlangsung lama. Tatkala Buktanasyar melancarkan serangan untuk kali kedua terhadap Arab pada tahun 587 Masihi. Anak-anak keturunan Adnan tercerai-berai sehingga mereka lari ke negeri Yaman. Ismail yang dimaksudkan di sini ialah Nabi Ismail alaihi salam, iaitu anak kepada Nabi Ibrahim. Selepas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendirikan Kaabah di kota Mekah tu, kepimpinan Mekah diketuai oleh Nabi Ismail, kemudian diteruskan oleh kedua-dua orang anaknya. Jadi disebabkan oleh kemunculan Buktanasyar ni melemahkan kepimpinan warisan anak beranak turun-temurun Nabi Ismail sehingga menjadi lemah, sehingga mereka berpecah berai. Kemudian Birmiyah, seorang nabi pada waktu itu, bersama Ma'ad, anak lelaki Adnan, pergi ke wilayah Syam. Pada saat tekanan Buktanasyar mengendur, Ma'ad pulang ke Mekah dan menikahi putri Jarsyam, iaitu Mu'anah. Daripada wanita ini, Ma'ad dikurniakan anak lelaki bernama Nizar. Kemudian ada seorang daripada buku ni, ada seorang bernama Birmiyah, yang disebut ialah Nabi ketika itu. Maksudnya dia seorang Nabi di antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad.
Sebelum tu kita perlu faham bahawa Nabi dan Rasul ni dua jawatan yang berbeza. Nabi dan Rasul. Kalau kita tengok daripada hadis, terdapat 313 orang Rasul dan terdapat sekitar 100,000 lebih orang Nabi. Dalam 100,000 lebih orang Nabi itu, cuma 313 orang saja yang diangkat menjadi Rasul. Tetapi yang diberitahu di dalam Al-Quran cuma ada 25 orang Rasul. Jadi Birmiyah ni merupakan salah seorang Nabi daripada 100,000 lebih itu. Dia di antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad. Artinya Birmiyah seorang Nabi yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Bukan Rasul lah, dia cuma Nabi. Kalau Nabi Muhammad dia Nabi dan Rasul. Dia ada perbezaan Nabi dan Rasul. Itu kita akan cerita waktu lain. Jadi Birmiyah ni merupakan seorang Nabi ketika itu yang memerintah kawasan Mekah. Selepas itu pengaruh Jurhum di Mekah kian redup dan keadaan mereka makin tersepit. Lantas mereka menganiaya para pengunjung yang datang ke Mekah serta menghalalkan harta Kaabah. Hal itu membuatkan keturunan Adnan marah sehingga menimbulkan kembali dendam lama mereka. Ketika suku Khuza'ah yang berasal daripada bangsa Arab Qataniyah sehingga di Mur al-Zahran dan menyaksikan permusuhan kaum Adnan terhadap kaum Jurhum, maka mereka memanfaatkan situasi tersebut. Dengan bantuan salah satu suku Adnan yaitu Bani Bakar bin Abdul Manaf bin Kinanah, kaum Khuza'ah memerangi Jurhum dan berjaya mengusir mereka dari Mekah. Kaum Khuza'ah seterusnya memegang tampuk pemerintahan di Mekah. Hal itu terjadi pada masa pertengahan abad kedua Masihi. Sebelum keluar dari Mekah, kaum Jurhum sempat menimbus telaga Zamzam dan berusaha melenyapkannya. Mereka menguburkan pelbagai benda ke dalamnya. Ibnu Ishaq berkata, Amru bin Harith bin Mudha al-Jurhumi keluar membawa 2 gulung kain dan batu hitam dari Ka'bah, lalu memasukkan kedua-duanya ke dalam telaga Zamzam. Selepas itu dia bersama beberapa orang Jurhum berangkat menuju ke Yaman. Mereka melangkah kaki dengan penuh kesedihan di dada. Mereka sedih meninggalkan pemerintahan di Mekah. Mereka terpaksa menelan semua rasa perih yang mendalam. Amru menendangkan syair meratapi hal ini. Seakan tiada lagi teman berjalan bagi para haji ke Safa. Tiada pula teman bercakap tatkala senja hari di Mekah. Tentulah kamilah penduduk yang sejati. Namun penggantian malam dan kejadian tak menyenangkan baru-baru ini mengusir kami pergi. Nabi Ismail mungkin hidup pada abad ke-20 sebelum Masihi. Bererti kaum Jurhum mendiami Mekah lebih kurang kira-kira 21 abad lamanya. Dan mereka memerintah Mekah hampir 20 abad lamanya. Kaum Khuza'ah menguruskan sendiri pemerintahan di Mekah tanpa melibatkan Bani Bakar. Antara yang dilakukan, pertama, menjaga keamanan manusia ketika ibadah haji dari Arafah hingga Muzdalifah. Juga memberikan izin bagi mereka untuk meninggalkan Mina selepas melontar jamrah pada hari Nahar. Urusan ini diuruskan oleh Bani Khawts bin Murrah, salah satu suku daripada Ilyas bin Mudhar. Bani Khawts ini bergelar dengan sebutan kaum Syufah, bermaksud pemberian izin. Yang lengkap adalah para jemaah haji tidak diperkenankan melontar jamrah pada hari Nahar hinggalah salah seorang daripada kaum Syufah melakukannya terlebih dahulu. Kemudian apabila mereka telah selesai melontar jamrah dan hendak pergi meninggalkan Mina, kaum Syufah berdiri di dua sisi Aqabah sehingga tiada seorang pun boleh keluar, sehingga orang Syufah itu keluar terlebih dahulu. Selepas itu barulah jemaah haji bebas berjalan meneruskan keperluan mereka. Ketika kaum Syufah pupus, urusan tersebut diuruskan oleh Bani Sa'ad bin Zaid Manat yang merupakan anak-anak keturunan Tamim. Yang kedua, melayani jemaah haji ketika bertolak pada waktu pagi dari Juma' menuju ke Mina pada hari Nahar. Urusan ini menjadi tanggungjawab Bani Udwan. Ketiga, mengelola dan menjamin kesediaan bekalan air di sepanjang bulan-bulan suci. Urusan ini diberikan kepada Bani Tamim bin Adi daripada suku Kinanah.
Pemerintahan suku Khuza'ah atas Mekah berlangsung selama 300 tahun. Semasa mereka berkuasa, kebanyakan kaum Adnan berpindah sehingga ke Najd dan wilayah-wilayah pinggiran Iraq dan Bahrain, kecuali suku-suku daripada Quraisy, iaitu suku Hulul, suku Harum dan suku-suku lain keturunan Bani Kinana. Juga merupakan suku daripada kabilah Mudhar yang diserahkan 3 amanah sebagaimana diterangkan tadi, yang tetap tinggal di daerah-daerah pinggiran Mekah. Namun begitu, suku-suku Quraisy ini tidak memiliki pemerintahan sedikit pun ke atas Mekah maupun Baitullah, sehingga munculnya seorang lelaki bernama Qusay bin Kilab. Perjalanan hidup Qusay disebutkan seperti berikut. Tatkala ayahnya meninggal, Qusay berada dalam asuhan ibunya. Kemudian ibunya berkahwin dengan seorang lelaki daripada Bani Uzrah, yaitu Rabi'ah bin Haram. Selepas pernikahan, Rabi'ah membawa ibu Qusay. Qusay pun ikut juga berpindah ke negerinya di pinggiran Syam. Setelah meningkat dewasa, Qusay pulang ke Mekah. Ketika itu raja yang berkuasa di Mekah ialah Hulail bin Habsyah daripada keturunan Khuza'ah. Kemudian Qusay meminang putri Hulail yang bernama Huba. Hulail menyambut gembira pinangan tersebut lalu menikahkan putrinya dengan Qusay. Setelah beberapa waktu, Hulail meninggal dunia dan meletuslah perang antara kaum Khuza'ah dengan kaum Quraisy yang berkesudahan dengan kemenangan Qusay merebut tampuk pemerintahan Mekah dan Baitullah. Ada 3 riwayat yang menerangkan tentang faktor terjadinya perang tersebut. Pertama, setelah Qusay mempunyai anak yang banyak dan harta yang melimpah serta mula mendapat kedudukan yang terhormat, Hulail meninggal dunia. Pada saat ini, Qusay memandang bahawa dirinya lebih layak menguruskan urusan Ka'bah dan memerintah Mekah berbanding orang Khuza'ah dan Bani Bakar. Selain itu, dalam penilaiannya, Quraisy merupakan suku paling utama sekaligus pewaris darah murni anak-anak keturunan Nabi Ismail. Sebab itulah dia mengajak para lelaki Quraisy dan Bani Kinanah untuk mengusir kaum Khuza'ah dan Bani Bakar dari Mekah, dan mereka pun menyambut ajakannya itu. Menurut versi kaum Khuza'ah, Hulail telah mewasiatkan agar selepas dia meninggal, maka Qusaylah yang perlu menguruskan urusan Ka'bah dan memerintah Mekah. Dan yang ketiga, sebelum itu, Hulail telah menyerahkan hak pengurusan Baitullah kepada putrinya Huba. Lalu Hulail melantik Abu Khibsyan al-Khuzai'i menjadi wakil putrinya. Sejak saat itu, Abu Khibsyan menjadi pengurus Ka'bah mewakili Huba. Ketika Hulail meninggal dunia, hak pengurusan Ka'bah dibeli oleh Qusay daripada tangan Abu Khibsyan dengan pertukaran 1 geriba, yaitu 1 bekas arak. Kaum Khuza'ah tidak mahu menerima hak pengurusan Ka'bah tersebut. Lantas mereka mencuba pelbagai cara untuk menghalang Qusay daripada menjalankan tanggungjawabnya terhadap Baitullah. Hal ini menyebabkan Qusay terdorong untuk mengumpulkan semua lelaki daripada kaum Quraisy dan Bani Kinanah untuk sama-sama mengusir kaum Khuza'ah dari Mekah. Ajakan itu pun disambut dengan baik oleh Quraisy dan Bani Kinanah. Apa alasannya yang jelas ketika Hulail meninggal dunia dan kaum Syufah bertindak mengikut keinginan mereka? Qusay berserta orang Quraisy dan Bani Kinanah mendatangi mereka di Aqabah. Tatkala itu Qusay menjerit lantang, "Kami lebih banyak menguruskan Ka'bah daripada kamu." Mendengar perkataan itu, orang Syufah terus menyerang Qusay. Namun begitu, Qusay dibantu oleh kaum Quraisy dan Bani Kinanah mampu mengalahkan mereka sekaligus menguasai Ka'bah. Kaum Khuza'ah dan Bani Bakar terus lari dan menghindari diri mereka daripada Qusay. Sebaliknya, Qusay berusaha untuk menyerang mereka dan menghimpunkan kekuatan untuk memerangi kaum Khuza'ah dan Bani Bakar. Tidak boleh dihindarkan kedua-dua kubu saling berperang dan meletuslah pertempuran yang dahsyat. Banyak yang terkorban daripada kedua-dua belah pihak. Bagi mengelakkan jumlah korban kian bertambah, mereka semua meminta perdamaian. Mereka melantik Ya'mur bin Auf, seseorang yang berasal daripada Bani Bakar, untuk menjadi hakim penentu keputusan dalam perdamaian tersebut. Ya'mur bin Auf di luar dugaan menetapkan bahawa Qusay lebih layak dan lebih berhak menguruskan Ka'bah dan memerintah Mekah berbanding kaum Khuza'ah. Daripada keputusan itu diputuskan pula bahawa setiap korban yang jatuh daripada pihak Qusay menjadi tanggungjawabnya, sedangkan korban-korban daripada pihak Khuza'ah dan Bani Bakar dikenankan diat,
iaitu denda. Dengan keputusan tersebut, Ya'mur bin Auf melapangkan jalan Qusay untuk menguruskan Kaabah. Sejak saat itu dia pun mendapat gelaran Syaddah, iaitu si pembelot. Penguasaan Qusay terhadap Mekah dan Kaabah terjadi pada pertengahan abad ke-5 Masihi, iaitu tahun 440 Masihi. Demikianlah melalui keputusan Ya'mur bin Auf, pemerintahan Mekah berada di tangan Qusay. Maka kaum Quraisy mempunyai kuasa mutlak dan berpengaruh di Mekah. Bahkan Quraisy menjadi pengurus urusan keagamaan di Baitullah yang setiap tahun dikunjungi oleh orang Arab daripada pelbagai wilayah semenanjung Arab. Antara tindakan yang dilakukan oleh Qusay di Mekah adalah mengumpulkan semua orang Quraisy daripada pelbagai tempat untuk dipindahkan ke Mekah. Dia memecahkan wilayah Mekah menjadi 4 bahagian untuk dihuni secara adil oleh kaum Quraisy. Setiap suku daripada Quraisy tinggal di wilayah yang telah ditentukan untuk mereka. Dia menetapkan pula bahawa Nas'ah, Bani Syafwan, Udwan dan Murrah bin Auf mendapat habuan istimewa atas jasa mereka. Dia memandangnya sebagai ketentuan agama yang tidak boleh diubah. Antara peninggalan Qusay yang mempunyai pengaruh penting ialah Darul Nadwah yang dibangunkan di sebelah utara Kaabah. Pintu masuk yang dibina terus bersambung dengan masjid. Darul Nadwah berfungsi sebagai dewan pertemuan kaum Quraisy dan di sana urusan-urusan penting mereka diputuskan. Darul Nadwah merupakan tempat istimewa bagi masyarakat Quraisy kerana di sanalah perbezaan pendapat mereka dipersatukan dan masalah-masalah mereka diselesaikan secara baik. Berikut adalah beberapa aspek kepimpinan Qusay. Yang pertama, Riyasah Dar al-Nadwah, iaitu kepimpinan Darul Nadwah. Kalau kita mau cerita Darul Nadwah ni, dia lebih kurang macam kalau kita di Malaysia ni, parlimen lah. Kalau di Sabah ni dipanggil DUN. Di tempat orang bermesyuarat, tempat orang berbincang, mencapai kata putus. Kalau zaman ni, waktu di Mekah tu dipanggil Darul Nadwah. Tempat orang Quraisy membincangkan permasalahan-permasalahan besar mereka dan juga menjadi tempat serbaguna, tempat menikahkan anak-anak mereka. Yang kedua, Al-Liwa, pemegang panji. Maksudnya, dalam setiap pertempuran, bendera perang Quraisy hanya boleh dipegang oleh Qusay. Yang ketiga, Al-Hijabah, iaitu penjaga pintu Kaabah. Tidak seorang pun boleh membuka pintu Kaabah kecuali Qusay, dan dia hanya boleh melayani Kaabah, iaitu menguruskan, menambahbaikan dan memuliakannya. Yang keempat, Al-Shiqayah, iaitu pengatur minuman bagi jemaah haji. Shiqailah yang menguruskan orang bawahannya untuk mengisi air ke dalam bekas-bekas minuman yang diperuntukkan bagi jemaah haji. Agar pada rasa manisnya mereka memasukkan pula kurma dan kismis ke dalam bekas-bekas itu. Dengan demikian orang yang datang ke Mekah boleh meminumnya. Yang kelima, penyedia makanan bagi jemaah haji yang disajikan khusus untuk jemaah haji melalui sebuah jamuan. Bagi melakukan hal itu, Qusay mewajibkan masyarakat Quraisy membayar yuran ketika musim haji tiba. Yuran itu diambil daripada harta mereka dan dikumpulkan kepada Qusay. Dengan dana yang terkumpul, disediakan makanan untuk jemaah haji. Jemaah haji yang tidak memiliki bekalan yang mencukupi dapat memakan makanan tersebut. Semua urusan itu berada di tangan Qusay. Anaknya yang bernama Abdul Manaf memiliki catatan hidup yang mulia dan terpandang. Sepatutnya dia menggantikan ayahnya. Namun begitu abangnya, iaitu Abdul Dar, jadi dia lebih didahulukan untuk mewarisi urusan ayahnya. Kepada Abdul Dar, Qusay menjanjikan, saya tetap akan menghadapkanmu di hadapan kaum Quraisy. Maksudnya menjadi pemimpin mereka walaupun mereka lebih mulia dan terpandang daripada kamu. Kenyataannya memang benar apabila Qusay membuat wasiat yang isinya menurunkan urusannya dalam menguruskan kemaslahatan kaum Quraisy kepada Abdul Dar. Maka urusan Riyasah Dar al-Nadwah, Al-Hijabah, Al-Liwa, Al-Siqayah dan Al-Rifadah diserahkan kepada Abdul Dar.
tugas-tugas yang dilakukan oleh pemimpin Mekah, ketua-ketua atasan memimpin Mekah waktu itu, untuk menguruskan Kaabah, untuk memberi makan orang jemaah haji, menyediakan minuman, memegang panji, menjaga pintu Kaabah. Jadi tugas-tugasan itu yang diwariskan kepada anak-anak Qusay ini, iaitu Abdud Dar dengan satu dia punya adik, siapa namanya tadi tu, Abdul Manaf. Langkah yang diambil oleh Qusay itu tidak ditentang atau diugut oleh sesiapa pun, kerana segala keputusan yang dibuatnya sama ada ketika dia hidup maupun untuk dilaksanakan setelah dia meninggal adalah seperti agama yang wajib ditaati. Maka tidak hairan tatkala dia meninggal dunia, anak-anaknya menjalankan apa yang diputuskannya tanpa terjadi sedikit pun perselisihan antara mereka. Namun begitu, setelah Abdul Manaf meninggal dunia, mulailah anak-anaknya bersengketa dengan anak-anak Abdud Dar, bapa saudara mereka sendiri berkaitan urusan tadi. Nampaknya Quraisy berpecah menjadi dua kelompok. Nyaris terjadi perang antara mereka jika ketika itu tiada seruan untuk perdamaian. Sebagai jalan tengah, pengurusan tersebut dibahagi menjadi dua, iaitu Al-Siqayah dan Al-Rifadah diserahkan kepada Bani Abdul Manaf, sementara Riyasah Dar, An-Nadwah, Al-Liwa dan Al-Hijabah tetap berada di tangan Bani Abdud Dar. Lalu melalui sebuah pengundian diputuskan bahawa orang yang bertanggungjawab menguruskan urusan mereka ialah Hisham bin Abdul Manaf. Dengan demikian dialah orang yang menguruskan Al-Siqayah dan Al-Rifadah sepanjang hidupnya. Sepeninggalan Hisham, tanggungjawab tersebut dipikul oleh saudaranya, iaitu Muttalib bin Abdul Manaf. Lalu setelah Muttalib, ia diteruskan pula oleh Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, datuk Rasulullah SAW. Setelah Abdul Muttalib, diteruskan pula oleh anak-anaknya sehingga kedatangan Islam, dan tanggungjawab tersebut diserahkan kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Selain 5 hal tadi, urusannya tidak berada di tangan Qusay, tetapi dibahagi sama rata untuk semua perwakilan kaum Quraisy. Untuk menguruskan keseluruhannya secara berkesan, mereka membentuk sebuah dewan. Mungkin lebih tepat dinyatakan sebagai dewan demokrasi, yang mirip dengan sistem parlimen pada zaman kita sekarang. Urusan yang tidak diuruskan oleh Qusay adalah seperti berikut. Al-Isar, iaitu menguruskan anak-anak panah yang terdapat pada berhala untuk digunakan dalam pengundian nasib. Urusan ini berada di tangan Bani Juma. Tahjir al-Amwal, iaitu tanggungjawab mengelola persembahan korban dan nazar yang dihadiahkan untuk berhala-berhala. Ditambah pula dengan tugas menguruskan pengaduan dan ancaman, juga pembelaan, sistem pengadilan. Hal ini diuruskan oleh Bani Sam. Al-Shura, iaitu menguruskan mesyuarat. Tugas ini diuruskan oleh Bani Asad. Al-Ashina, iaitu menguruskan urusan pembayaran denda. Urusan ini dipikul oleh Bani Taim. Al-Iqab, iaitu memegang bendera seluruh kaum dalam pelbagai situasi dan saat yang penting. Urusan ini dipegang oleh Bani Umayyah. Al-Qubah, iaitu pengelolaan kem tentera dan pasukan berkuda. Tugas ini dipegang oleh Bani Makhzum. Al-Sifara, iaitu menguruskan urusan perjalanan Quraisy yang ditangani oleh Bani Adi. Setakat ini untuk sesi malam ini yang bercerita tentang corak pemerintahan di Hijaz ni, dia lebih kepada bercerita tentang Qusay. Qusay ni atuk Nabi lah. Qusay ni orang yang pertama sekali membina Darul Nadwa. Darul Nadwa. Daripada Qusay inilah lahirnya datuk-datuk moyang-moyang Nabi yang seterusnya sampailah kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nampak cerita tu daripada mula-mula tadi, cerita macam mana Qusay mengambil alih pemerintahan, lepas tu dibawa keluar ke Syam, dibesarkan, kemudian lepas dia besar dia balik pergi Mekah, kemudian dia berkahwin dengan putri pemimpin waktu tu, kemudian dia mula start membina pemerintahan Mekah kembali. Sampailah Qusay ini beranak pirak, kemudian diturunkan pemerintahan Mekah tu kepada anak-anak beliau, sampailah generasi by generasi, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW akhirnya. Jadi itulah untuk episod ke-6 pada malam ini.
Kita akan sambung lagi untuk episod ke-7 pada besok malam. Okay, setakat itu saja, insyaAllah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada anda semua sepenamal hijrah. Kita membawakan sirah Nabi ini supaya kita lebih kenal dan dekat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, supaya kita lebih mencintai Nabi. Sebab untuk iman kita ni lengkap, manusia yang pertama yang perlu kita cintai dan sayangi ialah Nabi Muhammad. Jadi cinta dan sayang ni, dia bukan kepada laki kepada perempuan, perempuan kepada laki saja. Jadi cinta dan sayang ni nombor satu yang paling penting. Cinta dan sayang ni, kita ni makhluk yang paling kita sayang ni mesti kepada Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi Muhammad orang pertama, manusia pertama yang kita sayang, kita cinta ni, artinya iman kita ni belum komplit. Iman kita ni belum lengkap. Setiap orang daripada kita ni boleh kita tanya hati masing-masing. Tanya, siapa orang paling kita sayang? Dalam hati kita ni, siapa orang paling kita sayang? Hati kita tidak boleh tipu. Siapa orang paling kita sayang? Kalau dalam hati itu cakap bukan Nabi Muhammad, bukan Rasulullah lah orang yang paling kita sayang, manusia kita sayang, artinya iman kita belum lengkap lagi. Jadi kenapa kita di Tom Store kita membawa sirah Nabi ini supaya kita lebih kenal dengan Nabi, supaya kita lebih mula dekat dengan Nabi, baru kita cinta dengan Nabi, insyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok malam 8:30 malam di Tom Store live.